interaksi antara pelajar dan pengajar, seeloknya kita kalau nak tanya soalan buka mic, ataupun kalau malu boleh chat dekat chat box. Jelas Ustaz? Ya, jelas. Okey, dalam 9, 18, 19, 20 macam tu kita start lah Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Sementara itu kita ada siapa bersama kita ada tolak 1, 2, 3 dalam 6 orang lah bersama kita. Ainul Jannah, Amira Fatihah, Farullah Ismail, Irfan, Nur Safia, Qurratu Aini, Fauzi. Okey. Apa khabar semua? Baik semua, sihat? Saya tahu semua tengah apa panggil berdebar tunggu result SPM. Tunggu result SPM. Bila lusa? Lusa. Nak tahu tak result saya? Macam sekat-sekat lah pula kalau buka paper. Sihat Alhamdulillah. Okay, kita tunggu yang lain. Apa ni? Banin MTI, Muhammad Nakiyuddin. Okay. Khabar? Aiman Khamis. Okay, selamat datang. Okay, dah 9.18. Boleh dan kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala li'annana nastati'u an najtami'a fi hazil muhadara iftiradiyah fi maddati al-adab nusus fi maddati al-adab wal nusus asy'adati ad-diniyati al-'adiyati al-marziyah. Wasanya nusalli wa nusallimu ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kejap tak cari apa nama barang. Mana barang ni? Mak tak jumpa pula. Ya Okey, pada malam ni insya-Allah pada malam ni bersama saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya tenaga pengajar bagi madah adab nusus. Nama saya Syed Imam Syafiqi bin Salimah Hussein. Saya merupakan alumni Mahat Ahmad Islam Negeri Sembilan dan tinggal di Seksyen 30 Shah Alam, Selangor. Saya memang orang Selangor, belajar je kat Johor. Okey, tak apalah, tak jumpa pula bahan dia, tak apalah, kita baca je lah kat skrin ni Okay, insyaAllah pada malam ni kita akan belajar tajuk kedua dalam Awamil Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadisah. Faktor yang kedua dalam kebangkitan sastra moden, iaitu as-suhafa, yang bermakna akhbar. Okey, suka cerita saya maklumkan yang kelas saya akan gunakan nota ni. Nota ada Arabnya, ada Melayunya. Nota terjemahan adab nusus yang dikeluarkan oleh satu sekolah yang bernama Sekolah Menengah Agama Mahaliyah Tumpat Kelantan. Ya. Sekolah ni bagus. Pelajar kat situ patut berbangga ada ustaz atau ustazah yang menggunakan nota ni. Okey, setakat ni suara saya jelas. Tengok kamera dah lag. Takut saya yang lag.
Jelas? Boleh bagi respon? Jelas? Okey, kena tutup kamera lah kot. Ke kamera saya lag lah. Unit multimedia boleh tolong tak? Kamera, takut kamera lag kan, takut macam tak senang hidup kan. Okey kan? Oh, kamera memang sekat. Tapi suara jelas kan? Okey, alhamdulillah. Boleh lah. Wah, lama ramai live pula. Aduh, jangan live. Okey, kita teruskan. Pada tajuk ni, saya nak ingatkan balik. Kita ada 4 arba'ah min awamil nahdah al-adawiyah al-hadisah. Kita ada 4 faktor kebangkitan sastra moden. Kita ada tibah, percetakan. Kita ada sohafah, akhbar, tajuk kita pada hari ini. Kita ada bi'sat wa tarjamah, penghantaran pelajar ke luar negara dan juga penterjemahan. Dan juga lagi satu yang terakhir, itisad li tawqu ta'lim, perluasan sektor pendidikan. Okey, 4 ni kita kena faham dia punya faktanya dan kronologi ceritanya, ya. Untuk skor adat khusus ni senang je. Kalau kalian dapat kuasai 4 faktor ni, dapat kuasai fakta dia, kita dapat menjawab soalan 1 dalam adat khusus. Soal awal. Free je dapat 20 markah. Kalau kita kuasai lah tajuk ni betul kan? Okey, kita teruskan. As-Sohafah Akhbar. Okey. Kita tengok pada sejarah penerbitan akhbar di Mesir. As-Sohafah inda maji'il hamla al-Faransiyah. Akhbar pada masa penjajahan Perancis. Okey. Poin yang pertama, Arifa al-Misriyun as-Sohafah inda maji'il hamla al-Faransiyah. Allati asdarat sahifatay al-Ishar al-Masri wa baridu Mesir bilughatil Faransiyah. Okay. Rakyat Mesir time tu dia kenal akhbar. Dia baru nak kenal surat khabar time penjajahan Perancis. Time Perancis datang, rakyat Mesir baru nak kenal surat khabar tu apa. Time tu Perancis penjajah Isyarul Masri atau Al-Asharul Masri, sama lah tu, atau Barik Mesir dalam bahasa Perancis. So, poin yang pentingnya kat sini adalah yang pertama, ketika penjajahan Perancis, inda maji'il hamla al-Faransiyah. Boleh ikut highlight. Pakai warna kuning lah, kuning cantik sikit. Okay. Kita kena tahu yang surat khabar ni, Sohafah ni dia datang ketika kedatangan Mesir. Kedatangan Mesir lah, kedatangan penjajahan Perancis. Inda maji'il hamla al-Faransiyah. Soalan yang boleh dibuat adalah bilakah orang Mesir baru nak kenal Sohafah? Mata Urifa al-Misriyun as-Sohafah. Jawapan dia pendek je. Inda maji'il hamla al-Faransiyah. Settle, 2 markah. Senang je kan? Poin yang seterusnya adalah Sahifatai al-Ashar al-Masri wa Barik Mesir bilughatil Faransiyah. Okay. Boleh kok highlight surat khabar 2 ni. Sahifatai al-Ashar al-Masri. Okay. Poin ni dia boleh tanya 2 soalan. Dia tanya, berikan 2 surat khabar yang diterbitkan oleh penjajah Perancis ketika senaraikan 2 surat khabar yang diterbitkan oleh penjajahan Perancis. Macam tu lah kurang. Jawapan ni senang je. Al-Asharul Masri Barik Mesir. 1-1, 2 markah. Settle. Dan soalan boleh ditanya lagi. Surat khabar tu diguna bahasa apa? Jawapannya ni, bilughatil Faransiyah. Settle. 1 markah. Setakat itu jelas? Jelas? Respon sikit.
Guna checkbox pun boleh lah. Jelas. Nur Safia kata jelas. Okey, jelas. Jelas. Yang lain? Jelas Kalau boleh kita kena ada apa interaksi antara tenaga pengajar dan juga pelajar. Supaya apa? Antara adab lah kot kan. Aduh, cerita pasal adab lah. Bukan adab khusus. Adab menuntut ilmu adalah kena ada interaksi antara pelajar dan pengajar. Kat sini saya bagi kelonggaran tak payah buka kamera sebab saya faham dalam malam kan dengan rambut kita kusut, muka kita kusut masai kan. Saya bagi kelonggaran tak apalah nak buka kamera ke tak nak buka kamera ke itu atas masing-masing lah. Tapi kalau boleh ada interaksi antara kita kedua, antara pelajar dan juga tenaga pengajar. Tak kisahlah, kat checkbox pun boleh. Dan satu lagi, jangan segan untuk bertanya sebab subjek adab nusus ni subjek killer. Subjek killer, subjek ketiga ramai orang gagal dekat Malaysia. Dah STAM ni STAM ni dari tahun 2000. Di tahun 2000 tak silap saya dah berapa tahun dah 22 tahun dah sini. Dah 21 tahun, dah 22 tahun dah. Dan subjek yang terkira ni subjek adab nusus lah yang ramai orang kata tak best lah, apalah, gagal lah. Tapi jangan risau, kalau bersama saya jangan risau. Everything was fine. Everything was fine. Itu bahasa Jawanya lah. Saya akan jadikan subjek adab nusus ni subjek yang senang nak score. Nak dapat mak jahit jidan pun boleh. Jangan risau. Okey, kita terus Seterusnya fakta yang seterusnya kita ketahui ialah as-sahafa fi ahdi Muhammad Ali. Akbar di era pemerintahan Muhammad Ali. Okey, fi ahdi Muhammad Ali. Time kita membincangkan tentang tajuk tiba'ah bagi siapa yang pernah join. Tajuk tiba'ah. Apa ni? Muhammad Ali dimension dalam tajuk tu. Jadi kita akan jumpa lagi Muhammad Ali ni. Seorang tokoh persis yang penting dalam era kebangkitan sastra moden. Fi ahdi Muhammad Ali asdara awal sahifa Arabiyah sana 1822 miladi Jannal Hudaybi. Pada zaman Muhammad Ali, pada era pemerintahan Muhammad Ali, akhbar berbahasa Arab. Surat khabar bahasa Arab pertama telah diterbitkan pada tahun 1822, iaitu surat khabar Jannal Hudaybi. Saya guna perkataan surat khabar lah senang daripada guna perkataan akhbar ni macam susah nak sebut. Kita guna surat khabar senang sebut. Pada tahun 1822, era pemerintahan Muhammad Ali, surat khabar yang dalam bahasa Arab yang pertama telah diterbitkan iaitu Jannal Hudaybi. Jadi boleh highlight tu Jannal Hudaybi tu. Awal sahifa Arabiyah Jannal Hudaybi. Kena ingat ni. Awal-awal dulu nama surat khabar ni Jannal Hudaybi. Tahun ni kalau nak ingat terpulang lah, jarang ada tanya tahun, tapi tengoklah soalan macam mana kan. Summa taghayyara ila al-waqa'i al-masriyah. Kemudian nama dia kemudian berubah kepada surat khabar waqa'i al-masriyah. Al-waqa'i al-masriyah. Boleh highlight al-waqa'i al-masriyah. Okey. Yang kita boleh faham dekat sini adalah mula-mula nama dia Jannal Hudaybi. Lepas tu pula dah zaman ke zaman ditukar jadi namanya Al-Waqa'i Al-Masriyah. Seterusnya surat khabar Al-Waqa'i Al-Masriyah diterbitkan dalam bahasa Arab dan bahasa Turki. Boleh highlight bil Arabiyyah wa Turkiyah. Lepas tu pula, okey, dia dah terbitkan dalam bahasa Arab dan bahasa Turki. Lepas tu pula datang lagi seorang tokoh yang penting juga dalam era kebangkitan sastra moden ni. Summa qasiruha Rifa'at Tahtawi bil Arabiyyah. Summa
yufassiruha Rifa'at Tahtawi bil Arabiyah. Lepas tu pula si Rifa'at Tahtawi ni tokoh lah. Rifa'at Tahtawi ni antara salah satu tokoh. Nanti insya-Allah kita akan belajar pasal Rifa'at Tahtawi yang akan datang. Dalam silibus kita belajar pasal Rifa'at Tahtawi. Kita belajar lebih biodata dia. Cuma nak dikatakan yang bila zaman Rifa'at Tahtawi tu dia dah hadkan kepada diterbitkan dalam bahasa Arab saja. Boleh faham tak? Maknanya dia dah tak terbitkan bahasa Turki lagi. Dia hanya terbitkan dalam bahasa Arab saja. Ya, surat khabar Al-Waqa'iyah Al-Masriyah diterbitkan dalam bahasa Arab saja ketika era Rifa'at Tahtawi. So boleh highlight qasiruha Rifa'at Tahtawi. Lepas tu pula kanat al-waqa'iyah al-masriyah, surat khabar waqa'iyah masriyah ni tunshiru, menerbitkan al-akhbar al-hukumi, dah agak dah Kak Ngah. Jap. Okey, suara. Assalamualaikum. Okay, tutup kamera lah pula. Tadi internet slow pula. Suara jelas tak? Tutup kamera. Tadi tersekat kena tutup kamera kot. Okey. Habibur Rahman. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Dia tutup kamera. Minta maaf lah kena tutup kamera. Dia sebab lag risau pula kan. Kan terkeluar kan, mati kan tak. Okey, kita sambung Lepas pula kan al-waqa'iyah al-masriyah tunshiru al-akhbar al-hukumiyah. Dia surat khabar al-waqa'iyah al-masriyah ni dia menerbitkan berita tentang kerajaan, berkaitan dengan kerajaan. Dia cerita pasal hal-hal kerajaan. Wa ba'du taraif al-adabiyah, dan beberapa bentuk kisah kesusasteraan. Okay? So poin yang penting ni adalah al-waqa'i al-masriyah tunshiru al-akhbar al-hukumiyah wa ba'du taraif al-adabiyah. Boleh highlight. Okey, soalan yang boleh ditanya kat sini, surat khabar al-waqa'i al-masriyah ni dia cerita pasal apa? Apakah isi-isi ataupun apakah isi atau bahan yang diterbitkan dalam surat khabar al-waqa'i al-masriyah? Soalan boleh ditanya macam tu. Jawapannya kita boleh kata tunshiru al-akhbar al-hukumiyah. Dia boleh jadi satu point. Bagi siapa yang dah print ke atau dia pakai iPad ke kan, modern sikit lah kan, atau apa-apa saja, boleh potong. Tunshiru al-akhbar al-hukumiyah ni satu point. Wa ba'du taraif al-adabiyah, ataupun kita boleh ambil balik perkataan tunshiru ba'da at-taraif al-adabiyah, dan menerbitkan beberapa bentuk kisah kesusasteraan. Dia boleh jadi lagi satu point. 2 markah. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya, kana sahifa rasmiyah natiqa bi ismi daulah mutamassika fi syakhsin Muhammad Ali. Lepas tu pula surat khabar ni juga merupakan surat khabar rasmi yang menjadi kat sini ditulis jurucakap kerajaan yang mewakili Muhammad Ali. Senang cerita nak diterangkan, nak bagi kefahaman, Al-Waqa'iyah Al-Masriyah merupakan surat khabar rasmi kat Mesir. Apa-apa pasal kerajaan ke, ataupun biasa dia cerita pasal kerajaan lah, mostly dia pasal kerajaan je. Dan ataupun bacaan rakyat, bacaan masyarakat seperti kesusasteraan, puisi, artikel, ataupun apa-apa lah dalam surat khabar tu, dia jadi surat khabar rasmi. Okey, dia jadi surat khabar utama bagi masyarakat Mesir. Okey, so boleh highlight sahifa rasmiyah, kanat sahifa rasmiyah natiqa bi ismi daulah. Boleh lah. Poin tu dah boleh kira terima lah tu. Ni kira poin-poin yang macam kita dapat lah. Nanti penanda bila tengok, ni budak ni faham tu. Dia pun bagilah kau markah 1 ke 2 markah. Ni poin penting juga kita kena ingat.
Okey. Lepas tu pula boleh scroll bawah sikit. Tawaqqafat jaridatul waqa'i' al-masriyah wa tujammidat as-sahafa fi ahdi Abbas wa Sa'id 1849 hatta 1861 li'uzufihima anin nahda wa wasailiha. Ni pun poin yang penting jugalah. Tapi buat masa 2 tahun ni jarang ditanya Tahun 2020, 2021 tak pernah ditanya poin ni. Setakat ni tak pernah lah. Tapi kena ambil cakna ya. Dia kata kat sini, akhbar waqa'i' al-masriyah pernah dihentikan. Tawaqqafat jaridatul waqa'i' al-masriyah. Surat khabar waqa'i' al-masriyah ni dia pernah dihentikan. Dan waktu jamiat ni macam dibekukan. Dia memang stop lah. Dia memang stop betul-betul pada zaman Abbas wa Sa'id. Abbas wa Sa'id. Okey, Abbas dan Sa'id ni time tu lepas tak silap saya Muhammad Ali meninggal. Lepas tu muncul si siapa ni, Abbas dengan Sa'id ni. Rasanya lah, betul lah. Betul-betul. Ya. Betul-betul. Tak silap. Nanti saya rujuk balik guru saya. Tapi tak silap saya, lepas Muhammad Ali tu meninggal, si kedua-dua Mapet ni, Abbas dan Sa'id ni, dia dua orang ni jahat tau. Dia zalim. Dia zalim. Kena ingat, Abbas dan Sa'id, ingat nama dia siapa bila. Abbas dan Sa'id ni dia zalim. Dia zalim. Dari tahun 1849 sampai 1863 dibekukan surat khabar waqa'i' al-masriyah. Kerana li'uzufihima 'anil nahda wa wasailiha. Kerana mereka ni tak suka, mereka tak berminat dengan perkembangan sastra dan faktor-faktornya. Dia orang tentu dia fikir duit dia macam Malaysia lah. Kau tengoklah pemimpinnya. Kalian boleh tengok pemimpin-pemimpin. Dengan cerita pagi tadi ke semalam yang kata siapa ni stadium bising sangat. Siapa nama menteri tu, lupalah. Tapi itulah menteri KBS. Dia kata apa ni? Keeper tak boleh fokus sebab stadium terlalu bising. Boleh pening. Dia lebih kurang macam Abbas dan Sa'id ni lah. Berkurang bangang macam tu lah. Poin yang penting dia kat sini adalah surat khabar ni diberi tawaqqafat jaridatul waqa'i' al-masriyah fi ahdi Abbas wa Sa'id. Pada zaman Abbas dan Sa'id, diunzu fihima anin nahda wa wasailiha. Itu sebab dia. Diunzu fihima anil nahda wa wasailiha. Kerana mereka tak berminat dengan perkembangan sastra dan faktor-faktornya. Dia fikir yang sastra ni macam, bosan tu. Apa gunanya sastra dalam kehidupan masyarakat? Tentu dia punya otak ada, dia punya mentaliti dia fikir tu. Tentu saya nak cerita sikit untuk pengetahuan umum. Abbas dan Sa'id ni time tu masyarakat Mesir time tu mundur gila tau. Mundur gila. Time tu tak tahu apa jadi dengan masyarakat. Time tu memang ya Allah, memang mundur betul lah. Memang time tu anak-anak muda patutnya anak-anak semua kena dapatkan pendidikan. Tapi time tu memang anak-anak semua time tu lah budak-budak kecil anak-anak umur bawah 12 tahun sepatutnya dapat pendidikan, tapi tak. Time tu memang nak dapat pendidikan pun susah. Time tu nanti akan belajar lagi lah akan datang. Time tu sekolah rendah je dia. Satu sekolah rendah tu je. Itu pun orang kaya je lah yang boleh pergi. Dia lebih kurang macam zaman penjajahan British lah kat Malaysia. Yang zaman dulu yang pergi sekolah, yang zaman-zaman dulu tu, yang pergi sekolah rendah tu kebanyakan yang ada duit. Lepas tu kalau dah tak ada duit, berhentilah darjah 1, darjah 2. Okey, kita tengok poin yang seterusnya. Setakat sini faham? Faham? Boleh komen. Kita ada berapa orang? 20 orang. Tolak 3, 17. Faham. Okey, terima kasih. Okey, take note Ayat. Okey, untuk ayat
macam adat nusus ni boleh goreng boleh goreng. Katakanlah kita ni panas lah pulang rumah ni, dah buka kipas je. Okey. Mana mau bikin kipas pula? Okey. Untuk adat nusus, saya ulang sekali lagi. Kalau bagi siapa yang tak pernah join, saya ulang lah yang kenal saya, yang pernah join kelas saya, dia tahulah benda ni. Adat nusus boleh goreng ayat sendiri asalkan mengikut term dan fakta yang betul. Ya? Sebab apa? Sebab lembaga boleh faham lah, guru-guru STAM boleh faham lah yang adat nusus ni, lebih buku teks je. Kalian semua boleh tengok sendirilah, bila buka je buku teks mesti confirm ngantuk punya. Satu. Kedua, bahasanya susah nak faham. Sebab apa? Dia menggunakan bahasa sastra. Bahasa yang macam mana kata, dia punya bombastik dia lain macam. Memang bahasa sastra. Kita memang kena ada pencerahan daripada guru kita. Kena ada pencerahan daripada guru kita. Ya. Memang kena ada guru nak belajar adat nusus ni. Yeah. Untuk kelas malam ni, kalau kelas bersama saya boleh bagi kamu kefahaman saja. Saya baca Arabnya, saya baca penterjemahannya, saya terangkan sikit-sikit. Supaya dapat kefahamannya. Harapnya lah dapat kefahaman. Semoga dapat kefahaman lah semua orang dalam kelas ni. Amin. Ya. Katakanlah tak boleh nak ingat. Fatal li'uzu fihima anin nahdah wa wasailiha. Kita dah tahu dah maknanya, kerana mereka tidak berminat dengan perkembangan sastra dan faktor-faktornya. Saya nak tanya kamu lah. Suka apa dalam bahasa Arab? Suka. Love. Boleh chat. Boleh komen dekat chat box. Mana chat box ni? Perkataan suka dalam bahasa Arab apa? Ahabba. Habba yuhibbu hub. Hub. Ya. Kita boleh cakap, kita boleh goreng lah. Kita boleh goreng. Serius, adat nusus boleh goreng. Sebab tu nak dapat mumtaz adat nusus senang. Sebab dia berkurang macam SPM lah. Sebab sejarah SPM kan kita boleh goreng. Asalkan tak lari pada term dan fakta. Cuma beza ni dia dalam bahasa Arab lah. Kita kena perbanyakkan sikit lah vocab kita. Kena buka kamus, kena tanya guru. Ya. Kita boleh goreng, kita boleh kata yang kerana mereka tidak berminat dengan perkembangan sastra. Kita boleh kata liyuhibbani ataupun li'annahu la yuhibbani anin nahda wa wasailiha. Khalas. Kita saya tulis. Mana keyboard Arab ni? Li'annahu, bolehlah kalau pasal kawaid tu tak payah kisah. Tak perlu nak kisahkan sangat pasal kawaid. Jadi bila pembariksa nampak, bila ustaz atau ustazah kita nampak jawapan kita, betul lah ni. Maksud sampai lah tu. Maksud dia, kalau dia janji maksud sampai tu je sebenarnya adat nusus ni. Asalkan kita dapat memahami fakta dan kronologi dalam adat nusus. Li'annahu la yuhibbani anin nahdah. Saya bagi contoh lah anin nahdah wa iliha. Okey. Ni jawab. Saya dah tulis dah. Li'annahu la yuhibbani anin nahdah wa wasailiha. Boleh. Kita boleh goreng je ayat asalkan benda tu disampai. Kalau ayat-ayat senang tu macam tunshirul akhbar al-hukimiyah tu ayat senang, boleh ingat. Kalau macam li'uzu fihima ni perkataan yang boleh katakan susah juga nak ingat sebenarnya ya. Kalau siapa dapat ingat tu alhamdulillah lah, Allah bagi apa nikmat dapat apa nikmat mengingati fakta dengan baik. Tapi bagi siapa yang macam tak boleh go tu adat nusus ni, tak boleh nak ingat boleh goreng, jangan risau, boleh goreng. Asalkan imajinasi kita imagination kita ni berkembang. Asalkan kita dapat mengingati fakta dengan baik dan imajinasi kita berkembang. Di samping itu juga perkataan pun kena banyak lah juga
perkataan-perkataan yang mudah kata-kata basic tu kena ingat lah. Okey, untuk poin yang seterusnya, surat khabar pada era pemerintahan Ismail. Lepas si Abbas dan Said ni dah stop ada punya pemerintahan dia, muncul pula satu tokoh ni, nama dia Hudaywi Ismail. Ismail. Fi ahdi Ismail wa Ali Mubarak. Ali Mubarak pun antara orang yang terpenting juga. Dia menteri pendidikan tak silap saya time tu. Tadafarat awamil adidah ala nahdatuha minha ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu rawdatil madaris allati ihtammat bi ihya'il adab al-arabiyyah wa ashafa 'alaiha Rifa'at Tahtawi. Pada zaman Ismail dan Ali Mubarak telah lahir, tadafarat telah lahir ataupun telah muncul ataupun kita dapat nampak kesannya tadafarat awamil adidah, faktor-faktor yang membantu ala nahdatiha, yang membantu kebangkitan sastra Arab. Nahdatiha, kebangkitan sastra Arab. Antaranya minha ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu rawdatil madaris allati ihtammal bi ihya'il adab al-arabiyyah, Okey. Time ni dia nak cakap yang pada zaman Hudaywi Ismail, pada zaman Ismail dan Ali Mubarak telah muncul faktor-faktor yang membantu kebangkitan sastra Arab. Faktor yang menyebabkan, macam mana nak kata ya, faktor kebangkitan Sohafa tu sendiri. Ni lah dia poin dia. Yang pertama, boleh highlight ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu rawdatil madaris. Sampai situ pun dah okey dah. Ya allati ihtamal bi ihya'il ada al-arabiyyah ni kalau nak sampai situ pun boleh. Tapi ini pun dah kira lengkap dah ni. Saya jawab ni pun dapat agak markah. Kata ustaz saya lah. Panas kipas saja. Okey. Ada bunyi kipas ke? Dengar bunyi kipas. Ada. Boleh komen sikit. Dengar. Boleh spoil lah orang. Yang pertama, ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu rawdatil madaris. Jabatan time tu Kementerian Pendidikan mengambil berat dengan menerbitkan surat khabar Rawdatul Madaris. Rawdatul Madaris ni nama surat khabar. Ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu Rawdatul Madaris. Time tu Nazaratil Ma'arif ni Kementerian Pendidikan lah dalam bahasa Arab. Kementerian Pendidikan mengambil berat dalam mengeluarkan surat khabar Rawdatul Madaris allati ihtamat bi ihya'il ada al-arabiyyah. Kalau sampai al-arabiyyah ni poin lengkap jugalah. Ini sebab dia. Sebab dia nak sebab dia memang Kementerian Pendidikan dia mengeluarkan surat khabar Rawdatul Madaris sebab dia nak macam dia mengambil berat, dia mementingkan masyarakat Mesir dalam menghidupkan kesusastraan Arab. Bi ihya'il adab al-arabiyyah. Bolehlah highlight sekali sampai al-arabiyyah ni. Ni kira poin yang lengkap lah sebenarnya. Ni poin yang lengkap. Kena ingat poin ni memang lengkap. Ayat ni senang. Ihtimam nazaratil ma'arif bi ikhraji jaridatu rawdatil madaris. Allati ni tak ada pun tak apalah, kau buang pun boleh. Allati ihtammat bi ihya'il adab al-arabiyyah. Sebab dia dia nak ambil berat tentang kesusastraan Arab. Wa ashrafa 'alaiha Rifa'at Tahtawi. Yang memfokuskan pemeliharaan yang macam mana kata yang memfokuskan pemeliharaan kesusastraan Arab adalah Rifa'at Tahtawi. So Rifa'at Tahtawi ni antara tokoh yang terpenting. Nanti akan datang kita akan belajar. Lepas Awamil Nahdu kita akan belajar pasal Al-Azhar Asy-Syarif. InsyaAllah akan datang. Pada bulan akan datang tu.
Okey, boleh scroll. Ya. Saya rasa saya ada macam lupa pula. Tak apa, nanti kita ni. Sekarang berapa? 951. Okey, kena laju sikit. Lepas tu pula, faktor yang seterusnya adalah saudara majalah Yaksum. Itu poin yang penting. Pendek je. Saudara Majalatul Yaksum. Tu poin penting. Itu faktor dia. Ataupun ayat yang kita boleh tukar adalah ni bolehlah saudara majalah Yaksum. Telah diterbitkan majalah Yaksum. Okey, majalah Yaksum ni adalah jurnal ataupun majalah jurnal ilmiah pertama, majalah ilmiah pertama yang berkaitan dengan perubatan dan sains. Dia cerita pasal perubatan tib, tahtamu bil tib wal ulum, asdaruha, telah diterbitkan oleh dua doktor, At-Tabibani Muhammad Ali Al-Bakli wa Ibrahim Dasuki fi am 1865 miladi. Okey, yang poin yang kuning ni adalah poin untuk faktor kebangkitan Sahafa. Kalau dia tanya uskur awamil nahda fi Sahafa, lebih kurang soalan macam itulah. Atau wadih isnaini min awamil nahda as-Sahafa. Kuranglah. Poinnya ni je, saudara majalah tu Yaksum. Okey. Soalan juga boleh terbina tentang majalah Yaksum. Ini masuk terperinci sikit. Soalan boleh ditanya tentang majalah Yaksum. Soalan yang boleh ditanya adalah ni, awwala majalatul ilmiah tahtamu bittib wal ulum. Ni highlight pakai warna lain. Ambil warna pink ke, warna turquoise ke, ni boleh highlight ni. Tengok warna apa cantik sikit. Dia nak kata yang warna hijau okey tak? Dia nak kata yang soalan boleh ditanya adalah berikan point uskur salah satu naqad an majalatul Yaksum. Soalan boleh tanya macam tu. Termasuk juga al-waqa'i al-masriyah. Soalan boleh tanya bayin salasa naqad anil waqa'i al-masriyah. Bayin salasa naqad an majalatil Yaksum. Soalan boleh tanya macam tu. Terangkan 3 poin, apa-apa saja poin, asalkan fakta berkenaan dengan benda tu. Majalah Yaksum ke al-waqa'i al-masriyah, dia tak kisahlah soalan apa yang dia tanya, asalkan fakta berkaitan dengan benda tu, dengan soalan yang ditanya. Poin yang pertama kat sini adalah dia merupakan majalah ilmiah yang pertama yang berkaitan dengan perubatan dan sains. So, senang cerita majalah Yaksum ni, dia cerita pasal sains dan perubatan. Lepas tu pula, diterbitkan, poin penting juga, asdaruha At-Tabibani Muhammad Ali Al-Bakri wa Ibrahim Dasuki. Tu pun poin yang penting lah. Pakai warna hijau. Kat sini 2 soalan boleh tanya. Yang tu antaranya soalan tentang poin, berikan 3 poin ataupun 2 poin mengenai majalah Yaksum. Atau soalan boleh ditanya adalah berikan 2 orang yang menerbitkan, 2 orang penting yang menerbitkan majalah Yaksum. Kena ingat nama ni, Muhammad Ali Al-Bakli wa Ibrahim Dasuki. Tahun ni jarang dia nak tanya, tak tahulah. Tapi kalau nak ingatlah. Itu poin yang pentingnya, kena ingat, kena ambil take note ya. Poin yang seterusnya, asdarat as-sahafa as-siyasiyah akibat namil al-harakat al-qawmiyah. Poin dia adalah kat sini yang penting adalah asdarat as-sahafa as-siyasiyah akibat namil al-harakat al-qawmiyah. Sampai qawmiyah ni boleh highlight. Warna kuning lah, warna hijau kira sosial kuning. Bagi nampak. Amak double lah. Biarlah. Biarkan je lah.
Nanti dia warna dia double. Lupa lah. Dia boleh warna dia boleh double. Kat sini dia nak kata yang point dia kat sini adalah dia nak kata faktor seterusnya dalam kebangkitan Sahafa adalah surat khabar berbentuk politik. Asdara as-Sahafa as-Siyasiyah. Surat khabar yang berbentuk politik telah diterbitkan setelah akibat ni akibat lah. Setelah ataupun kita boleh katakan setelah akibat daripada kesan daripada namwi perkembangan al-harakat al-qaumiyah. Setelah perkembangan pergerakan nasionalisme ataupun revolusi lah senang cerita. Revolusi ataupun pergerakan lah. Satu pergerakan kaum. Allati aghdabtuha siyasatil Khudaiwi Ismail al-mutawassi'ah fil iqtirad min al-gharbi. Yang tidak menyukai dasar politik Khudaiwi Ismail dalam membuat pinjaman kewangan dari barat. Kat sini dia nak kata yang poin yang pentingnya kat sini adalah asdarat as-Sahafa as-Siyasiyah. Kalau nak tulis sampai sia-sia ni pun boleh. Tak ada masalah. Dapat juga markah sebab dah boleh nampak dah poin dia kat situ. Tapi poin yang lengkap dia sampai kaumiyah. Sampai kaumiyah. Tapi kalau dapat sampai sia-sia pun dah kira okey dah. Sebab dia kat sini sebab ramai orang tak suka dasar politik Khudaiwi Ismail. Ramai orang dengki dengan Khudaiwi Ismail ni dalam membuat pinjaman kewangan dari barat. Ramai orang tak setuju dengan Khudaiwi Ismail ni. Sebab Khudaiwi Ismail ni dia ada buat pinjaman kewangan dari barat. Antara akhbar politik, ni surat khabar ni kena ingat. Kadang soalan boleh tanya, surat khabar apa yang berbentuk politik? Senaraikan surat khabar apa yang berbentuk politik. Yang pertama, Jaridatu Wadi Indil li Abdillah Abi Sa'ud. Surat khabar Lembah Sungai Nil. Jaridatu Wadi Indil li Abdillah Abi Sa'ud. Nama kena ingatlah, kalau boleh ingatlah nama dia sekali. Tak nak kena ingat juga. Yang kedua, Jaridah Nazhatul Afkar li Muhammad Osman wa Ibrahim Al-Muwahhili. Surat khabar nama dia Nazhatul Afkar daripada Muhammad Osman dan Ibrahim Muwahhili. Dan yang ketiga, At-Tankid wa Tabkid li Abdullah Nadim. Surat khabar nama dia Tankid dan Tabkid daripada Abdullah Nadim. Tiga-tiga surat khabar ni beserta namanya wajib ingat. Kena ingat. Kena ingat. Bolehlah aku highlight ke warna lain lah highlight. Tapi surat khabar ni kena ingat. Sebab soalan boleh ditanya. Soalan ni biasa famous lah. Warna turquoise ke? Okey lah turquoise. Surat khabar, nama-nama kitab yang diterbitkan ke apa semua kena ingat. Okey. Poin yang seterusnya, poin ni penting. Poin ni soalan stam ada keluar tapi dalam bahagian Bi'sat wa Tarjamat, iaitu peranan orang Syria dan orang Lebanon. Tapi itu dalam aspek terjemahan Al-Bi'sat wa Tarjamah, pengantaran pelajar ke luar negara dan juga penterjemahan. Okey. Ashama tawaifi Suriyin wa Lubnaniyin allazina nazihu ila Misra fi nasha' harakat Sahafa. Orang Syria dan orang Lebanon dia pindah ke Mesir. Allazina nazihu dia pindah ke Mesir untuk memberi sumbangan fi nasha' harakat Sahafa, untuk memberi sumbangan pada kerancakan, pada pergerakan As-Sahafa, pada pergerakan surat khabar. Wa musayyiratil Islam bi aqlamihim as-sahafiyah. Dan pembaharuan Islam ni adalah pembaharuan pada akhbar melalui pena-pena mereka dalam penulisan. Pena-pena mereka bi aqlamihim maksudnya bi kitabatihim, dalam penulisan mereka. Okey. Yang ni pun kena ingat peranan orang Lebanon dan orang Syria dalam fi nashr harakati Sahafa. Soalan boleh ditanya, berikan sumbangan orang Lebanon dan orang Syria fi nashr dalam pergerakan harakati Sahafa. Yang pertama, Asdara Adi Ishaq Salim Naqash
wa salim nuqash jaridatul mahrusa. Yang pertama, si Adib Ishaq dan Salim Nuqash ni dia menerbitkan, dia mengeluarkan surat khabar Al-Mahrusa. Orang ni dia tak silap saya dia ni sastrawan dari negara Syria kot ke Lebanon, saya tak ingat lah. Apa nanti saya tengok balik. Dan yang kedua Asdarah Bisharah Taqla wa Salim Taqla Jaridatul Ahram wal Maqtam. Dan kedua adalah si Bisharah Taqla dan Salim Taqla ni, saya tak tahulah dia ni kembar ke, adik-beradik ke apa ke. Tapi yang pasti dia menerbitkan surat khabar Al-Ahram wal Maqtam. Soalan boleh ditanya macam tu. Soalan yang boleh ditanya adalah soalan yang boleh ditanya adalah dia ada dua soalan. Berikan peranan adwar uskur isnaini bayyin adwar tawaif as-Suriyin wal Lubnaniyin fi sahafah. Yang pertama, kita boleh kata yang isham fi nasyat harakati as-sahafah. Dia ni telah menyumbang dalam pergerakan as-sahafah, kerancakan pergerakan sahafah. Asham tawaif as-Suriyin wal Lubnaniyin fi nasyat harakati sahafah. Dia boleh jadi point. Dan kedua adalah ni point yang saya tulis lah. Ni kira sebab dia macam-macam soalan. Lembaga ni kena faham, soalan dia boleh bermacam-macam. Sekejap saya type Adwar. Dan soalan kedua yang kita boleh yang boleh ditanya adalah berikan surat khabar yang diterbitkan oleh Tawaif, golongan orang Syria dan orang Lubnan dalam kerancakan pergerakan sahafah. Inilah jawapan dia. Boleh highlight. Asdara Adi Ishaq wa Salim Nuqash Jaridatul Mahrusa, dan Asdara Bisharatu Taqla wa Salim Taqla Jaridatul Ahram wal Maqtam. Saya type. Ni pun tu penting. Saya Adwar Tawaif As-Suriyin wal Lubnaniyin wal Lubnaniyin di Sahafah. Boleh catat. Saya type kat chat box. Sama. Okay. Yang pertama Isham. Yang paling pertama ni dia pendek sikit. Boleh ingat. Ni ayat saya sendiri. Saya yang buat ayat ni. Lepas saya baca buku adab nusus tu. Sebab ada soalan. Ada soalan yang wujud. Soalan terakhir negeri mana entah. Wujud. Saya pun carilah sendiri kat buku teks. Dan dapatlah jawapan ni. Dan saya share lah. Supaya ada manfaat bagi semua orang. Boleh catat dalam buku nota ke, dekat buku teks ke. Yang pertama, Isham fi nasyat harakati sahafah. Dia menyumbang dalam kerancakan pergerakan sahafah. Yang kedua, Isham fi islah asalib di sahifah dalam menerbitkan Jaridatul Mahrusah. Ni poin ni panjang sikit tapi insya-Allah boleh ingat. Sebab poin ni mudah, boleh difahami dengan mudah ya. Ayat dia mudah. Adi Ishaq wa Salim Nuqash wa Jaridatul Mahrusah wa Jaridatul Ahram wal Maqtam. Syarah
Kalau saya ada iPad kan senang, tulis je. Ni tak terpaksa lah ya. Pakai laptop, senang lah sikit. Nah, ni poin yang kedua, dia panjang sikit. Isham fi islahil asali fi sahifa bi isdari jaridatul mahrusah li adib Ishaq wa Salim Nuqash. Mak tertinggal Nuqash tak apalah, nanti tambahlah Nuqash tu. Wa jaridatul ahram wal maktam li bisyarati taqla Wasalim Takla. Okay. Kalau nama ni tak ingat tak apa. Dapat dari nama surat khabar ni jadilah. Dapatlah juga markah. Okey. Setakat sini faham semua? Apa jangan risau, nanti saya tunjukkan contoh-contoh soalan di hujung kelas nanti. Boleh tangkap? Saya tahu saya agak membosankan sedikit jelah sambil sejarah ya. Biasalah awal-awal ni memang mengantuk. Saya tu ambil stamp. Saya cadang stamp 2021 ya. Saya tengah tunggu result stamp, tengah proses permohonan ke Universiti Al-Azhar. Ini probable minggu depan 2 hari bulan. Alamak. Internet tak. Aduh, internet tak problem. Kak Ngah. Minta maaf ya, internet slow tadi. Tadi okey, saya cerita sikit. Biasalah awal-awal ni stam kalau belajar adab nusus ni biasalah mengantuk sikit. Untuk saja adab nusus ni dia kadang mengantuk, dia membosankan. Tapi kalau kita macam kalau niat kita ikhlas okay, kalau kita setiap kita nak belajar ni kita kena tajdid dengan niat kita. Tak kisahlah subjek apa-apa pun, suka ke tak suka ke, kalau kita ikhlaskan niat kerana Allah untuk menuntut ilmu, apa-apa pun jadi macam mudah, senang. Tak bosan pun bosan lah. Cuma macam okay, kita dapat diterima dalam hati kita. Sebab apa? Sebab hati kita dah suci. Suci, ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Biasalah. Saya calon stam 2021. Tengah tunggu result stam. Tengah proses permohonan ke Universiti Al-Azhar. Minggu depan imtihan Kobo, doakan saya. Ya. Nasihat yang saya boleh bagi adalah untuk adab nusus ni, jangan, memang betul subjek ni bosan, cuma yelah hadap je lah ya. Kena hadap lah, nak tak nak pun kena hadap lah. Sebab subjek ni dia banyak fakta, kita kena ingat. Lepas tu jangan risau, akan datang nanti kita akan merasai faedah kita belajar adab nusus. Akan datang. Sekarang ni memang tak nampak. Tapi akan datang kita belajar, kalau kita belajar kat universiti, kat Al-Azhar ke, kat mana-mana ke. Kalau kita sambung bidang agama usuluddin, bidang syariah, bidang bahasa Arab memang ada sastra, memang ada adab nusus. Tak boleh nak elak. Nanti akan ada rasa timbul dalam hati faedah kita belajar adab nusus. So janganlah bosan belajar adab nusus. Okey, kita sambung. Untuk poin yang seterusnya, scroll bawah sikit. Scroll. Dah nak habis dah ni. Ni poin tak penting sangat tapi saya baca je lah ya. Bidayatul ihtilal al-Inglizi li Misri ughliqat aktsar suhuf wa khumida sautul misriyin al-watani. Al-Misri al-Watani. Bermulanya penjajahan Inggeris, lepas Perancis jajah, Inggeris pula datang jajah. British lah. Dia datang ke Mesir dan dia buat perangai dia buat PL, dia buat FRL dia lagi. Dia pergi tutup, dia pergi sekat semua surat khabar. Ughliqat aksarus suhuf dan humida al-sautil misriyin al-watani. Humida ni bahasa sastra, bahasa bombastik. Melenyapkan suara. Humida sautul misriyin. Dia melenyapkan, dia sekat suara masyarakat, suara rakyat-rakyat Mesir. Kalau ada orang Mesir tentang British, dia sekat. Dia memang, siapa tentang British memang kena hukum lah. Dia macam kita lah dekat negara kita, Malaysia ni. Pada zaman tanah Melayu. Kalau orang Melayu tentang British, adalah tu British buat hal dia, buat perangai dia. Dah lah datang negara orang. Lepas tu suka hati je.
buat perangai. Okey. Untuk poin yang seterusnya, ansya'a Syekh Ali Yusuf Sahifatul Muayyad. Time tu juga, time zaman penjajahan British, dia memang sekat surat khabar. Tapi orang Mesir memang dipekakkan telinga dia lah. Apa aku tulis suka hati aku, ni negara aku. Jadi Syekh Ali Yusuf ni, dia terbitkan surat khabar Al-Muayyad nama dia. Dan ada lagi satu tokoh, Ansya Al-Afghani wa Muhammad Abdu. Syekh Muhammad Abdu ni nanti kita akan datang, nanti kita akan belajar dalam tajuk Al-Azhar Syarif. Kita akan belajar ruwayat Al-Azhar. Antara ni Muhammad Abdu kita akan belajar. Si Al-Afghani dan Muhammad Abdu ni, dia menerbitkan surat khabar ataupun surat khabar Al-Urwatul Wusqa. Soalan yang boleh ditanya adalah, Uskur as-sahifa allati asdarat fi bidayatil ihtilal al-Inglizi li Misr. Sedarakan surat khabar yang telah diterbitkan dalam bermulanya penjajahan Inggeris dekat Mesir. Inilah surat khabar ni. Boleh highlight. Ingatlah nama dia sekali kalau boleh. Ansya Syekh Ali Yusuf Sahifatul Muayyad, surat khabar Muayyad, dan surat khabar Al-Urwatul Wusqa. Ni. Ingat, bidayatil ihtilal Inglizi sampai as-suhuf lah. Ni. Ni pun penting juga. Kadang-kadang ada juga soalan, tak silap saya, soalan dekat negeri saya, tempat negeri saya yang belajar, Negeri Sembilan. Dia ada juga keluar soalan ni. Tak ingatlah soalan apa sebab kertas ni saya tinggal kat sana, saya bagi orang. Soalan apa, tapi adalah kaitan dengan penjajahan Inggeris ni. Tapi poin yang penting dekat sini adalah Ughliqat Aksarus Suhuf. Bila Inggeris datang ke Mesir, apa yang dia buat? Soalan dari buku macam tu lah. Apa Inggeris buat time dia datang Mesir? Kita boleh kata Ughliqat Aksarus Suhuf. Dia telah menyekat. Dia sekat penerbitan surat khabar. Dan juga poin yang ni, Humida Sautil Misriyin Al-Watani. Dia pun poin yang penting juga. Boleh highlight. Dia melenyapkan suara rakyat Mesir. Dia sekat lah, ataupun kita boleh kata bahasa mudanya, sekat apa bahasa Arab? Boleh komen tak sekat apa dalam bahasa Arab? Sekat. Tak silap saya, kita boleh kata sekejap. Saya nak ingat balik. Sekat. Kita boleh kata yang yamna, menghalang. Betul kan? Yamna menghalang. Mani'a, yamna, mana'a. Kita boleh kata yamna al-Inglis, al-hamla al-Ingliziyah as-sautil masriyin al-watani. Boleh kata macam tu. Sekejap saya tulis. Yamna. Kita boleh goreng Jangan risau, kita boleh goreng. Penjajahan Inggeris ataupun kita tulislah Inggeris Tamyazai Inggeris Sautil Masriyin Al-Watani, ataupun kita boleh kata Al-Mujtama' pun boleh. Ni ayat mudah, Yamna Al-Inggeris Sautil Mujtama' Al-Misriyin. Bolehlah. Setakat situ faham? Semua boleh faham? Boleh dapat? Kalau terlalu laju ke ataupun ada nak pencerahan ke, boleh tanya. Tanya saja. Boleh. InsyaAllah. Fatahallahu alaik. Fatahallahu alaikum. Harap semua dapat Okey, tu poin yang seterusnya. As-suhuf allati addat aglal khidmatin linahdha al-hadisa. Surat khabar yang telah memberi sumbangan kepada kebangkitan sastra Arab moden. Okey, surat khabar ni kena ingat. Okey.
Okay. Kat sini dia kata, Nasha'al al-hayati al-barlamaniyah wa zuhuril ahzab as-siyasiyah atharun kabirun fi ithra'i as-sahafa. Dia nak kata yang telah ditubuhkan, telah lahirnya sistem politik berparlimen. Time Inggeris datang, penjajah Inggeris tu datang, dia sebenarnya, dia macam Malaysia tau. Tapi nanti saya cerita kaitan Mesir dengan Malaysia supaya kita boleh nampak situasi dia. Telah lahirnya sistem Al-Hayati Al-Barlamaniyah ni, kita boleh kata sistem parlimen, wa zuhuril ahzab as-siyasiyah, kemunculan parti-parti politik yang memberi kesan atharun kabirun, memberi kesan besar dalam memperkasakan fi isra'i, kita boleh kata perkasakan fi isra'i as-sahafa. Apa kaitan dia Mesir dengan Malaysia ni yang kita boleh nampak? Okey, time Inggeris datang, dia memang nak masyarakat berpecah belah tau. Dia nak kalau boleh bila penjajah Inggeris ni datang, dia nak masyarakat ni, kita ni bila macam nak kata dia nak masyarakat ni dia berpecah belah. Macam kita kat sini Melayu pergi cucuk tanam, Cina pergi berdagang dekat Lombong ke kat mana ke, dia pergilah niaga kat Lombong. Biasa Cina kat Lombong lah, apik-apik Cina kat Lombong. Kalau dekat kalau orang India dekat estate pergi Torre Getah. Jadi dia tak nak bagi masyarakat tu bersatu. Tak kisahlah dia berbilang kaum ke atau bersatu bangsa ke, dia tak nak bagi orang bersatu. So dia macam menyuntik masyarakat orang Mesir time tu untuk menubuhkan parti politik. So seperti mana yang kita boleh faham yang bila ditubuhkan parti politik, sebuah parti politik tu dia mesti ada ideologi dia yang tersendiri. Betul tak? Betul bukan? Betul. Saya pun jawab je lah. Betul bukan? Betul. Jadi bila banyak parti politik ditubuhkan, macam contoh kita kat Malaysia ni ada parti UMNO lah. Kalau kita belajar sejarah, kita ada parti UMNO lah, kita ada parti PAS lah, kita ada parti MCA lah, ada MIC lah, itulah, inilah. Amanah lah. Apa lagi? Parti Bunga Raya lah, apalah ya. Masing-masing parti politik masing-masing ada ideologi yang tersendiri. Macam PAS dia mempertahankan ideologi politik Islam, mengamalkan politik Islam. Kalau UMNO dia boleh tahan liberal jugalah sebenarnya, tapi bolehlah liberal lah juga. Kalau parti bersatu, lebih kurang lah liberal juga. Macam tu juga dekat Mesir. Bila banyak parti politik, ada parti politik pattern dia macam ni. Contoh macam Ikhwanul Muslimin, ideologi dia ini. Parti politik ni pattern ni ini. Jadi dia macam berpecah. Berpecah. So bila banyak parti politik ditubuhkan, wujudlah sistem parlimen ni. Gitu. Ini untuk apa, beri kefahaman. Okey, setakat situ faham. Lepas tu pula, tu'iddat as-suhuf biyata'addad al-ahzab. Lahirnya telah muncul surat khabar dalam cara kata surat khabar parti politik. Senang cerita surat khabar parti politik lah. Antaranya surat khabar Mustafa Kamil, dia menerbitkan, saudara Mustafa Kamil, Jaridatul Lawaq. Si Mustafa Kamil ni dia terbitkan surat khabar yang bernama Al-Lawaq ataupun Al-Liwaq. Yang kedua, Parti Rakyat, saudara Hizbul Ummah. Hizbul Ummah ni satu parti politik lah, nama parti politik. Nama surat khabar dia adalah Al-Jaridah wa Misrul Fatat. Surat khabar yang bernama Al-Jaridah wa Misrul Fatat. Surat khabar ni kena ingat juga nama surat khabar ni. Soalan yang boleh ditanya, boleh highlight boleh highlight nama surat khabar ni. Soalan yang boleh ditanya adalah Uskur as-suhuf. Nama tajuk ni, Uskur as-suhuf allati adad ajla al-hidmati linahda al-harisah. Ataupun soalan lain, Uskur as-suhuf unsyiat minal ahzab as-siyasiyah
lil hayati al-barlamaniyah. Al-barlamaniyah. Dia banyak soalan boleh terbina. Tapi jawapan dia sama je. Saya tuliskan soalan kedua dia. Uskur, kita ada lagi 10 minit saja. Tak apa, tinggal lagi sikit. As-suhuf. Ya Aduh, ni. Allati unsyiat. Boleh dah ni. Ini apa nama? Ini fa'il majhul. Kita baca pada bawah. Al-ahzab siyasiyah. Mak. Mak. Uskur as-suhuf allati unsyiat. Poin-poin yang dia highlight tu poin yang penting. Kalau siapa dah print tu, print nota ni, seelok ni siapa yang tak print lagi boleh print. Print lah. Dia tebal juga, ada berapa muka surat lah. 179. Apa pandai lah print macam mana pun, jadikan dia sebuah buku. Dan kalau boleh sebelum masuk kelas ataupun sebelum waktu adab nusus, baca dulu terjemahan dia. Kalau tak faham tak apa, baca je dulu. Baca saja sekali lalu. Untuk kita mendapatkan, baru nak faham, gitu. Untuk mendapatkan tu. Kalau boleh sebagai penuntut ilmu memang macam tu. Sebelum bermula ni kelas atau bermula ni syarahan guru, kita kena baca dulu tajuk yang bakal disyarahkan oleh guru kita. Antara nasihat lah yang guru saya titipkan pada anak-anak muridnya termasuk saya. Ini contoh soalan. Contoh bentuk soalan yang lain yang boleh ditanya tentang poin ni. Uskur as-suhuf allati unsyiat minal ahza as-siyasiyah lil hayatil al-barlimaniyah. Okey, setakat itu jelas? Boleh dapat? Bersama kita ada berapa orang? 13 orang tinggal. Lah, sikitnya orang. Boleh? 17 orang. Okey, boleh scroll sikit ke bawah. Okey. Al-majallah allati khadamatil nahdha al-adabiyah, majalah yang memberi sumbangan dalam kebangkitan sastra Arab moden. Okey, ni dia ada banyak, ada berapa? Ada banyak lah. Boleh pilih 4. Tawalla isdarul majallah al-mutanawwi'ah wa min ahamiha, penerbitan pelbagai majalah terus rancak, antaranya majalah Al-Muqtataf, Hilal Siasat Usbu'iyah, Bilawul Usbi'i, Kitab Masri, Kitab Risalah Saqafah. Boleh pilih 4. Bisa saya pilih yang nama senang je, Kitab Risalah Saqafah, Hilal. Dah, settle. Soalan yang boleh ditanya adalah mana soalan dia? Hilang dah. Uskur arba'a minal majallah al-mutanawwi'ah allati khudimat an-nahdha al-adabiyah al-hadisah. Itu soalan yang boleh ditanya. Biasa dia senarakan 4, setiap satu adalah satu markah. Pilihlah kitab, boleh highlight. Kitab, Risalah, Saqafah dan Hilal. Mana-mana yang mudah untuk dihafal. Ya? Dan setiap faktor kebangkitan sastra mesti ada kesan. Di setiap faktor mesti ada kesan. Betul tak? Kalau kita belajar bahasa Melayu, kita buat karangan, terangkan faktor ini, terangkan faktor itu. Bila kita terangkan faktor, mesti ada kesan dan akibatnya. Betul bukan? Betul. Jadi, seterusnya adalah atharu suhafa. Kita kena tahu kesan suhafa ni. Atharu suhafa fi nahdha al-adabiyah al-hadisah. Kesan surat khabar terhadap kebangkitan sastra moden.
Okey, kita pilih yang mudah-mudah je. Saya tak nak terangkan semua sebab apa? Dia boleh memeningkan kepala. Tapi kita pilih dulu. Okey. Okey, kita pilih yang saya selalu ambil dulu. Poin yang saya selalu ambil untuk jadikan jawapan dan barulah saya terangkan poin-poin yang lain untuk sebagai pengetahuan. Yang pertama, boleh highlight poin yang kedua tu. Alaja al-adab mawdu'at siyasiyah wa ijtimaiyah wa iqtisadiyah. Sastra menangani isu-isu berkaitan politik, sosial dan ekonomi. Ini poin yang saya selalu ingat sampai sekarang. Kita boleh jadikan ni jawapan. Okey. Yang kedua, saya ingat dua je. Tapi kalau nak ingat tiga, dia galakkan supaya dia galakkan Inhasarat. Boleh highlight ni. Poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhasarat. Sampai habis. Inhasarat al-lughatul amiyah fil kitabah wa 'ada al-lughatul fusha 'ala nutaq wasi'. Inhasarat ni adalah nak kata yang kita hazaf. Macam mana kata? Penulisan bahasa dialek tempatan mula ditinggalkan. Inhasarat ni kita tinggalkan. Wa'adat dan bahasa Arab al-fusha, bahasa Arab fusha mula telah kembali digunakan secara meluas. Ala nitaqu wasi' telah digunakan secara meluas. Perkataan inhasarat kita boleh ubah kepada meninggal. Kita tinggalkan, tarokat lah. Tarokat. Boleh ubah pakai perkataan ni. Tarokat. Tarokat al-lughatul amiyah fil kitabah. Dan perkataan wa'adat kita boleh istihdamat. Sekejap, saya type. Istihdamat. Wa'adat dengan istihdamat sama je. Dia perkataan seperti je. Cuma ni nak memudahkan. Kita boleh goreng guna perkataan ni. Tarokat. Turikat al-lughatul amiyah fil kitabah wa istihdamat al-lughatul fusha 'ala nitaq wasi'. Ini dua poin yang saya selalu hafal. Biasa dia tanya dua lah. Jarang ada tanya tiga. Tapi seeloknya kena ingat tiga lah. Ya. Kena ingat tiga. Okey. Poin yang kita boleh ambil untuk jadikan poin yang ketiga adalah poin yang nombor 3 ni. Istahdasat as-sahafah fununan adabiyatan minal maqala wal qissa wal aqsusa wal khatirah. Surat khabar ni telah mencipta pelbagai seni. Dia telah cipta pelbagai seni sastra seperti artikel, makalah, artikel, kisah, cerita, wal aqsusah, novel dan khatirah, cetusan fikiran atau kita boleh kata cerpen. Khatirah kita boleh cakap cerpen. Ya. Ingat 3 poin ni pun dah cukup dah. Tak payah banyak-banyak. Setakat itu jelas? Jelas? Kita bersama kita ada dalam berapa orang? 16. Mak ada ramai left mungkin bosan kot belajar adab khusus ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jelas? Ramai ya? Yang Banan MTI ni kongsi device ke apa? Betul tu, yes. Ni dari Kisas ke? Bukan? Oh bukan? Dari sekolah mana ni? Mahathurat Al-Islami. Kat mana tu? Kelang. 16. Nama Mahat Turus Al-Islami. Yes. Oh, tak pernah dengar. Walaupun aku duduk Selangor. Jadi kat Shah Alam. Yalah, Seksyen 16. Dekat ke rumah. Oh, kiranya swasta ya? Tu swasta? Ya. Okey. Semoga berjaya dalam STAM ni, dalam rehlah ilmiah STAM ni. InsyaAllah. Saya doakan. Okey. Scroll bawah lagi sikit. Scroll. Dah habis dah ni. Dah 10.30 dah. Okey. Apa ni? Hulikot ataupun hulifat. Mana lah. Saya tak nampak sangat mata saya ni. Khulifat as-sahafa kasiran minal kutub al-adabiyah.
Akbar telah meninggalkan banyak buku sastra. Buku-buku sastra. Allati kanat maqalat summa jumi'at. Pada awalnya dia merupakan sebuah artikel. Tetapi kemudiannya telah dikumpulkan artikel-artikel. Dia mula artikel ni dia macam pendek. Artikel dia pendek macam karangan artikel. Lepas tu dikumpulkan ke semua artikel-artikel. Katakanlah artikel seorang sastrawan negara tu ada dalam 10. Macam 10 karangan lah. 10 karangan ada dalam satu artikel tu dalam 5-6 page. 5-6 page dalam pelbagai tajuk. Summa jumi'at fi kutub dan mula dikumpulkan dikumpulkan dalam satu buku. Senang. Artikel-artikel tu kita kumpulkan dalam satu buku supaya kita dapat merujuk. Dapat dijadikan sebagai rujuk kepada sastra-sastra yang akan datang. Okey. Contoh-contoh ni merupakan antara artikel yang dijadikan buku dan ditulis oleh sastrawan dalam bagi negara Arab lah, sastrawan Arab yang terkenal lah. Antaranya Wahyul Qalam li Mustafa Shadiqir Rafi'i. Hadisul Arba'ah li Toha Hussein, sastrawan juga. Faidul Khotir li Ahmad Amin. Faidul Khotir, kau tengok nama tajuk-tajuk ni. Faidul Khotir. Banjirnya Khotir ni kita apa? Bahaya ya. Banjirnya bahaya daripada Ahmad Amin. Hadisul Arba'ah, tak tahulah apa maksud dia, tak ingat lah. Tapi Wahyul Qalam ni antara buku yang terkenal jugalah. Untuk adat khusus dia ada kerja khusus tau. Saya cerita sikit. Saya time kerja khusus saya kena cari pasal Mamat ni. Mustafa Shadiqir Rafi'i ni. Sebab apa dia antara sastrawan Arab yang terkenal lah. Dan dalam kerja khusus saya, kertas kajian saya ceritakan tentang ada satu orang tu ditulis surat. Ditulis surat dekat si Mamat ni, sastrawan ni, Mustafa Shadiqir Rafi'i. Bagaimana saya nak jadi seorang sastrawan negara. Lepas tu dia ceritalah, kau kena baca buku ni, kau kena baca buku ni, kau kena baca buku ni. Lepas tu kau kena applykan dalam karya-karya kau, barulah jadi sastrawan. Gitulah. Okey. Poin yang penting ni adalah ketiga-tiga poin ni. Contoh nama buku beserta penulisnya. Boleh highlight. Soalan yang boleh ditanya adalah uskur salasa minal kutub al-adabiyya allati kanat maqalat fi suhuf summa jumi'at fi kutub. Uskur salasata minha. Wahyul Qalam, Hadisul Arba'ah, Faidul Khotir. Settle. 4 markah. Biasa dia tanya 2 lah. Jarang lah dia suruh senaraikan 3. Biasa 2 lah. Sebab sekarang ni pattern stamp ni dah tukar-tukar sikit. Dari semasa ke semasa. Mengikut peredaran zaman lah. Okey, sudah tamat perbincangan kita yang boleh dikatakan bosan jugalah belajar adat nusus ni. Bagi tajuk Sohafah, iaitu surat khabar. Pada pengajian seterusnya insya-Allah kita akan belajar tentang tajuk. 2 tajuk sekaligus sebab dia sikit je sebenarnya. Al-Bi'sat wa Tarjamah dan juga scroll lagi sampai Itisad ni Tokoh Taklim. Dan lagi satu tajuk namanya Itisad ni Tokoh Taklim. Ni atas sikit. Perkembangan bidang pendidikan. Nampak je panjang tapi sebenarnya pendek je, jangan risau. Nanti saya akan pendekkan siap-siap. Okey. Ada 10-3 part. Saya ambil masa sikit boleh tak? Buka contoh soalan sekejap. Saya tunjukkan contoh soalan. Okey, ni contoh soalan dia. Poin yang merah ni adalah poin yang penting dan ini adalah jawapan yang tepat. Yang kita jadikan sebagai jawapan lah untuk tetap periksa nanti. Tengok, dia boleh tanya mata urifa al-muslimun as-sohafah. Jawapannya senang sahaja. Inda maji'il hamla al-faransiyah. Ma sohifah allati asdarat fi tilkal fatarat. Fatarat ni adalah tempoh tu, time tu, zaman tu. 2 surat khabar sohifatani. Ceritakan apa tu sohifatani? Al-Isyarul Masri wa Barik Mesir. Wa fi ayyi lughat sadarta bil lughatil faransiyah. Ni saya nak cerita. Saya dah ada tertinggal. Dia punya nota tu tak lengkap. Kita boleh tambah Dan bagi siapa yang baru masuk kelas saya, kalau boleh print juga soalan-soalan ni. Sebab apa kita akan biasakan diri kita dengan soalan dan juga jawapan-jawapan yang kita boleh jadikan sebagai jawapan untuk
untuk adat nusus nanti. Okey. Limaza lam takuni lil jaridataini asran fi sya'bil Masri? Kenapa? Limaza. Kenapa? Lam takuni lil jaridataini. Surat khabar ni dia anggap tak laku. Asron, tak memberi kesan langsung fi sya'bil Masri. Kenapa? Nak masuk soalan ni adalah kenapa dua surat khabar ni, Isyarul Masri dan Barit Mesir, tak memberi kesan lam takuni athron fi sya'bil Masri kepada rakyat Mesir. Jawapan ni kena hafal sebiji. Kena hafal, kena ingatlah sebiji. Nak jadikan bahasa ringkas dah tak boleh sebab dia dah ringkas habis dah ni. Ni soalan kebat. Ya. Boleh highlight benda ni. Warna turquoise. Cantik sikit. Lam takuni lil jaridataini ni, bawah ni. Bawah. Lam takuni lil jaridataini. Soalan dan juga jawapan dia. Sampai habis. Dia soalan kebat. Ada kat buku teks tapi dia macam tak terang sangat. Dengan jawapan dia sekali boleh highlight. Lam takuni lil jaridataini sampai allati yujahiluha. Bawah ni. Poin yang lah sekali ni. Bukan arifah tu. Warna turquoise. Light blue. Okay. Maksud poin ni, maksud sebab ni adalah lam takuni lil jaridataini athron fi sya'bil Masri li'annahu, kerananya Ro'a ni merujuk kepada masyarakat Mesir, Asy-Sya'bi al-Masri, dia melihat. Ro'a fil lughatil Faransiyah, dia melihat bahawa bahasa Perancis, time tu bahasa Perancis merupakan lughatul muhtal al-a'jamiyah allati yujahiluha. Penjajah al-a'jamiyah yang asing, badalah bahasa penjajah yang asing. Allati yujahiluha, yang membodohkan. Memang stepek lah jawapan dia. Ni memang jawapan dia. Allati yujahiluha. Time tu dia anggap penjajah ni, kau dah lah semak datang negara aku, lepas tu kau sekatlah tulai inilah, kau buatkan kita punya masyarakat mundur. So time tu dipandang bahasa Perancis merupakan bahasa yang membodohkan masyarakat. Kira siapa belajar bahasa ni kira berdosa lah, time tu lah. Boleh faham semua? Okey, kita tengok soalan-soalan lain. Kita scroll. Ni contoh-contoh soalan. Boleh tengok dekat Telegram. Ada saya hantar. Scroll lagi, scroll. Ni boleh contoh-contoh soalan. Boleh tengok dan ulang kaji ya. Dah. Tamat sudah. Dah 10.38. 8 minit terlebih. Ni contoh-contoh soalan boleh belajar. Boleh ulang kaji. Okey, dah 10.38, 10.39, 10.40. Okey. Habis sudah perbincangan kita pada malam ini, tajuk Sohafah, iaitu surat khabar. Pada pengajian kita seterusnya pada minggu depan, hari Khamis kalau tak silap, datanglah masuk kelas ya. InsyaAllah pada malam ni, pada malam akan datang, pengajian seterusnya kita akan belajar tentang Itisad Nitoku Ta'lim dan Bisa wa Tarjamat. 2 lagi faktor kebangkitan sastra moden. Jadi saya harap yang orang-orang dalam kelas ni kalau boleh istiqomah lah datang ke kelas saya, walaupun saya tahu kelas saya ni membosankan saja, saya tahu. Khusus belajar lepas habis adab tak semestinya. Lepas saya ngajar awal Minahdah, saya ajar ni pula. Kemungkinan saya ajar khusus pula lepas ni. Saya ajar Toy Samira pula. InsyaAllah. Kita tengoklah macam mana kita tengok masa sebab saya pun ada juga urusan saya nak dibuat ya. Jadi insyaAllah tolonglah ya istiqomah masuk ke kelas saya dan sentiasa support tim Sahabat STAM ya. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada sendiri kot. Maafkan saya kalau saya ngajar laju tergagap biasalah ya. Macam mana lah kan. Dan apa lagi ya, doakan saya minggu depan hari Isnin impian kabul
Saya sekarang ni tengah berurusan tengah proses urusan untuk mendaftar permohonan University Al-Azhar. Saya ambil kuliah lughah. Doakan saya supaya dipermudahkan segala urusan. Untuk imtihan Qabul saya ambil juga. Nak masuk Azhar kena ambil imtihan Qabul dulu. Doakan saya supaya mendapat mustawa atau band. Dia nak band ke-5 ke atas. Band 5 ke atas. Dia sampai band 7. Kalau dia nak band 5 ke atas, so doakan saya supaya saya dapat band 5 ke atas. Memudahkan urusan saya. Doakan saya supaya terang hati saya sikit nak jawab imtihan Qabul. Allahumma yassir umuraka, amin, Allahumma amin. Dan saya doakan semua mendapatkan kefahaman. Saya tahu subjek adat musuh ni merupakan subjek susah. Madah gila, memang sumpah ni madah gila. Bersepah mat orang gagal subjek ni. Nak dikatakan kalau nak kira mumtaz dekat Malaysia ni boleh kira pakai jari. Tak silap saya stam 2020 berapa orang je mumtaz, sikit je, tak ramai pun. Tak sampai 50 orang pun. 30, tak sampai 30. Stam ni, subjek ni memang susah. Tapi kalau kita dapat tahu teknik yang betul, kita dapat tahu cara belajar yang betul, yang penting sekali kita tajdidkan niat kita lah. Kita perbaharui niat kita. Kita bukan nak belajar adab nusus ni semata-mata kita nak dapatkan mumtaz. Kita belajar adab nusus ni sebab kita nak tahu, kita nak ambil pengetahuan tentang Mesir, tentang Al-Azhar, tentang prosa-prosa. Kita dapat ilmu pun jadilah. Takut pula, tak payahlah takut. Saya bukan nak takutkan, sorry lah menakutkan kamu semua. Tapi zaman dah makin moden dah. Bila dah makin moden, kita kena jadikan itu sebagai peluang keemasan untuk membantu diri kita, untuk memudahkan urusan kita dalam rihlah ilmiah kita dalam STAM. Jangan takut. Okey, setakat itu sahaja. Aktafi bihadzal qadar wasamihuni alal akhta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh bersurai. Terima kasih semua. Terima kasih. Syukur Ustaz. Okay, terima kasih. Afwan. Dan semua yang hadir. Okay. Terima kasih. Terima kasih unit multimedia sanggup melayani kerenah saya. Terima kasih. Syukur Ustaz. Syukur. Okay.